Allah kata wa yauma hunain iz a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Pada hari peperangan Hunain, ketika kamu kagum dengan jumlah kamu yang banyak, dia rasa tidak memberi sedikit manfaat pun kepada kamu. Tuhan kata, bumi yang luas menjadi sempit kepada kamu. Tapi akhirnya yang penting menang. Saya bukan nak cerita Hunain tu, saya nak cerita tentang dunia ini. Bila menang, harta rampasan perang yang banyak. 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing, 6,000 tawanan wanita, 4,000 auqiah emas, perak. Banyaklah harta yang banyak. Harta rampasan perang Nabi akan bahagikan kepada tentera-tentera. Sebab tu tuan-tuan baca Quran ada surah Al-Anfal, surah harta rampasan perang. Nabi SAW ambil harta ni, bagi harta ni kepada orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy yang baru masuk Islam. Nabi tak bagi kepada orang Ansar. Saya nak cerita, ini perasaan. Nabi tak bagi kat orang Ansar. Orang Ansar yang Madinah, yang selama ni bersama dengan Nabi, Nabi tak bagi sikit pun. Nabi bagi kepada hak geng-gangster dulu, hak besar-besar ni. Abu Sufyan dapat 100 ekor. Patut-patut tak dapat, kau lama baru masuk dapat pula. Suhail bin Amr dapat banyak. Al-Aqra' bin Habis dulu lawan kuat, baru je masuk Islam, itu pun dia dapat. Uyainah bin Hasan dapat. Orang Ansar tak ada siapa dapat. Kalau sikit tak apa juga, ni banyak ni. Apa jadi? Bila Nabi tak bagi kepada Ansar, cakap-cakap orang Ansar kat bawah ni dia bunyi macam-macam. Ni saya nak cerita sikit lah kan. Dia bunyi macam-macam. Di kalangan mereka kata, "Idza kanat syadidatun fanahnu nud'a wa yu'til ghanimata ghairuna." Kalau sekiranya masa susah kita depa carilah. Sekarang harta rampasan perang bagi ke orang lain. Buah tu jangan main, tu bukan komplain mufti tu. Komplain ni komplain Nabi. Yang lain ada kata, yaghfirullahu li rasulillah yu'ti quraisyan wa yatrukuna. Semoga Allah ampunlah Rasulullah, bagi kat Quraisy, tak bagi kat kita. Ayat tu lembut, tapi ayat tu dalam tu maksudnya. Pasal dia, Rasulullah ni, Quraisy ni dia kaum kerabat Nabi. Jadi dia rasa macam Rasulullah bagi kat adik-beradik dia, dah tinggalkan dia, dah Nabi dah menang. Pada Ansar ni iman hebat kan. Ada kata, wallahi lahu al-ajab, wallahi inna hadha lahu al-ajab, inna suyufana taqturu min dima'i Quraisy wa ghanaimuna turaddu alaihim. Pelik sungguh, pedang kita dibasahi dengan titisan darah Quraisy. Pasal perang tu pun perangan Quraisy. Kemudian harta rampasan perang ambil bagi balik ke mereka. Komplain ke bawah. Ketua Ansar ni nama dia Sa'd Ubadah, pemimpin Ansar, sahabat setia Nabi. Dia dengar kaum dia bercakap tentang hal ini. Ni masih lagi di
Di situ lagi. Sa'ad bin Ubadah ketua Ansar, dia masuk jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna Ansar wajadu alaika fi anfusihim lima sana'ata fi hadal fay, ila akhir. Rasulullah, orang Ansar ni tak puas hati dengan cara kau bagi harta ni. Qasamta fi qaumika, kau bagi kat kaum kau. Wa ataita ataya 'idhaman fi qabailil Arab, kau bagi banyak kepada kabilah-kabilah Arab. Tapi Ansar sikit pun tak dapat. Nabi tanya Sa'ad. Nabi kata, fa'aina anta min zalika ya Sa'ad, kau sendiri macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, wa ma ana illa mru'un min qaumi. Ayat dia tu. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni tak lebih daripada salah seorang daripada kaum aku saja. Maksudnya, macam mana orang Ansar rasa, macam itulah aku rasa. Tu Sa'ad bin Ubadah tentang harta, tuan-tuan. Nabi kata, ni leader. Ijma' li qaumaka fi hadhihi al-hadhirah, wahai Sa'ad, kumpul semua kaum kau. Nabi kumpulkan Ansar. Lepas kumpulkan Ansar, Nabi kumpulkan Hadirah ni, dia macam satu lembah lah. Nabi tak bagi siapa-siapa pun masuk. Nabi tak ada orang lain tak? Dia kata tak ada. Tak ada siapa melainkan ibnu ukhtil qaum, ibnu ukhtina. Satu orang anak saudara. Nabi kata anak saudara tak boleh masuk sekali. Geng Muhajirin tak boleh masuk, geng Quraisy tak boleh masuk. Nabi kumpulkan Ansar saja. Orang Ansar semua berkumpul. Tengok Nabi. Saya nak cerita Ansar dan saya nak cerita, Masya Allah, halusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka semua masuk, saya nak harap tuan-tuan dengar apa Nabi kata ni, untuk ingatan diri saya dan tuan-tuan ni. Saya nak sama-sama daripada sini kita dengar elok-elok apa yang Nabi kata ke Ansar. Ni nak deal dengan perasaan orang ni. Perasaan apa ni? Tak puas, tak puas hati. Pasal kalau kita baca pun merasa macam tak puas hati juga. Dulu Ansar yang tolong, dah dapat harta banyak, bagi kat orang lain. Dulu masa susah, Ansar yang bantu. Dah kaya banyak, yang baru masuk Islam sehari dua pula dapat. Memang rasanya macam tak kena. Nabi kata, ya ma'asyaral ansar, maqalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. wahai sekalian orang Ansar, apa cerita ni yang aku duk dengar mengenai kamu? Apa cakap-cakap yang aku dengar mengenai kamu? Kamu ada rasa tak puas hati dalam diri kamu tentang aku? Nabi tanya mereka. Bila Nabi sebut macam tu, pemimpin Ansar ni rasa tak sedap. Jadi yang tua-tua ni, yang pemimpin-pemimpin ni, yang fuqahaul Ansar, orang besar Ansar ni kata, amma ru'usana ya Rasulullah falam yaqulu syai'an. Rasulullah, yang ketua-ketua ni tak kata sepatah apa pun Nabi. Dia kata, wa amman nasu minna hadisatun asnanuhum faqalu yaghfirullahu li rasulihi yu'ti quraisyan wa yatrukuna wa suyufuna taqturu min dima'ihim. Adapun orang muda, wahai Rasulullah, depa ada katalah, dia kata semoga Allah ampunkan Rasulullah. Maksud tu salah lah. Semoga Allah yaghfirullahu li rasulillah yu'ti quraisyan wa yatrukuna. Allah ampunkan Rasulullah, bagi kat Quraisy, tinggal kami.
sedangkan pedang kami masih basah dengan darah mereka. Dia bagi tahu betul lah. Dia kata kami yang orang tua-tua ni tak kata apa. Tapi tak kata pun hati tak puas, tapi tak kata. Pasal Sa'ad sendiri dia kata dia pun tak, kalau Sa'ad pun tak puas, yang lain pun tentu tak puas. Sa'ad lebih rapat dengan Nabi, paling rapat dengan Nabi. Nabi SAW cakap pada mereka, tuan-tuan dengar Nabi kata kepada mereka, Ya ma'syaral ansar, wahai sekalian orang Ansar, alam atikum dhulalan fahadakumullahu bi. Tidakkah dulu kamu hina, Allah telah muliakan kamu dengan aku? mereka kata sadaqallahu wa rasuluhu. Alam takunu dhullalan fahadakumullahu bi. Tidakkah dulu kamu sesat, lalu Allah bagi petunjuk kepada kamu dengan aku? Mereka jawab sama, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah, lillahi al-manna wal fadl, bagi Allah kurniaan dan kelebihan. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Kamu dahulunya berpecah, fa'allafakumullahu bi, kemudian Allah telah satukan kamu dengan sebab aku. Mereka jawab yang sama. Kemudian Rasulullah kata, ala tujibunani ya ma'syaral ansar. Wahai orang Ansar, kamu tak mau jawab aku ke? Jawab aku wahai orang Ansar, jawab. Orang Ansar kata, bimadha nujibuka ya Rasulullah, lillahi amnu, lillahi al-manna wal fadl. Dengan apa kami nak jawabmu wahai Rasulullah? Bagi Allah itulah segala anugerah dan kurniaan. Tuan-tuan dengar Nabi kata apa? Wallahi, demi Allah, lau syi'tum laqultum, jika kamu kan mau, kamu boleh kata macam ni, wala sadaqtum wala sudiqtum, dan jika kamu kata pun la sadaqtum, kamu benar, wa sudiqtum, dan kamu akan dikatakan benar. Ji'naka mukazzaban fasadaqnaka, kamu boleh kata kau itu dulu datang dalam keadaan didustakan, kami yang membenarkan kau. Kata. Wa makhdulan fanasarnaka, kau datang dalam keadaan kami dalam keadaan tewas, kami yang tolong kau. Kata begitu. Wa taridan fa'awainaka, kau itu dulu datang dalam keadaan terbuang, kami yang beri tempat kami pada kau. Wa a'ilan fa'aghnainak, kau datang dalam keadaan miskin, kami yang kayakan kau. Kalau kamu kata in qultum la saddaqtum wa la suddiqtum, jika kamu kata kamu benar, dan orang pun akan kata kamu benar, betul. Bila Nabi kata macam tu, air mata orang Ansar bercucuran. Yang lain tergamam. Nabi dah perasaan ni. Sensitif. Nabi bangkitkan. Aku katalah. Nabi kata, kalau kamu kata pun memang betul pun macam tu. Tuan-tuan bayang, Nabi sebut benda tu kat dia orang. Orang suka kata, tak, wahai Rasulullah, tak, wahai Rasulullah. Tuan-tuan dengar, saya nak ni apa sambung ucapan Nabi. Ya ma'syaral ansar, awajadtumu alayya fi anfusikum fi lu'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Wahai sekalian orang Ansar, adakah kamu tidak puas hati dengan daki dunia, saki baki dunia yang aku berikan kepada satu kaum supaya mereka itu elok Islam mereka, yakni untuk taklif,
aku bagi pada Quraisy supaya mereka itu dapat dekat hati dengan Islam. Sedangkan aku, dan dalam masa yang sama, aku serahkan kamu kepada Islam kamu. Yakni aku bagi harta kan aku nak bagi mereka dekat dengan Islam. Adapun kamu, aku tak bagi harta kerana aku yakin dengan Islam kamu. Bila dia kata macam tu, orang Ansar sebab. Kemudian Nabi SAW kata, Ya ma'syaral ansar, wahai sekalian orang Ansar, atardawna an yadhhaban nas bisyatin wa ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum. Tentu dengar Nabi kata, wahai sekalian orang Ansar, kamu tak redakah orang semua pulang membawa kambing dan unta? kamu pulang ke rumah kamu membawa Rasulullah. Atardawna, adakah kamu tidak redha orang ramai pulang ke rumah mereka membawa binatang ternakan, membawa unta dan kambing, sedangkan kamu pulang ke rumah kamu membawa Rasulullah bersama kamu? Yakni aku kan pulang dengan kamu. Mereka pulang ke Mekah dengan kambing mereka dan unta mereka. Fa wallahi lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bih. Demi Allah, apa yang kamu bawa balik ke rumah kamu, yakni Rasulullah, lebih baik daripada apa yang mereka bawa. Fa wallazi nafsu Muhammad biyadihi, Lau salakan nasu sya'ban wa salakatil ansar sya'ban la salaktu sya'bal ansar. Kalau orang berjalan satu lorong, Ansar berjalan satu lorong yang lain, nescaya aku akan berjalan bersama dengan Ansar. Al-ansaru syi'ari wan nasu dithari. Ansar itu pakaian dalamku, orang lain hanya pakaian luarku. Yani Ansar adalah orang dekat denganku. Nah, kemudian Nabi SAW kata, laulal hijrah lakuntum ra'atan minal ansar. Jika tidak hijrah, nescaya aku salah seorang di kalangan Ansar. Kemudian Nabi SAW kata, Allahumma ghafir lil ansar wa li abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar wa nisa'il ansar. Ya Allah, ampunilah orang Ansar, ampunilah anak-anak orang Ansar, ampunilah cucu orang Ansar, dan ampunilah wanita-wanita Ansar. Sebab tu orang Ansar ini, tuan-tuan dirahmati, saya bukan nak cerita pasal Ansar, saya nak cerita selepas daripada itu orang Ansar. Maka menangislah orang ramai, menangislah orang-orang Ansar apabila mendengar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat menarik, menceritakan bagaimana hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan dakwahnya dia terpaksa berurusan dengan perasaan manusia. Orang sehebat mana pun apabila sampai ke harta dunia, ada perasaannya. Tetapi Nabi menyatakan orang-orang yang kuat imannya, aku bagi kepada Quraisy untuk mereka yuslimu, supaya mereka terima Islam. Wa wakaltukum ila islamikum. Kamu aku tak bagi kerana aku telah serahkan diri kamu kepada kekuatan Islam kamu sendiri. Nabi kata lu'ah dunia, daripada hanya cepisan lu'atin minad dunia, sakit baki dunia yang aku bagi kepada mereka. Kamu pilihlah Rasulullah daripada kalau kamu pilih kambing dan lembu dan unta itu. Walaupun lama mereka duduk dengan Nabi, kadang-kadang terlupa mereka ada Nabi walaupun tak dapat unta. Kita dalam kesibukan harta, jawatan, kedudukan, nama, pangkat, mencari kehidupan, kita sering diberitahu tentang kelebihan,
Ramadan 10 yang akhir Lailatul Qadar. Bukan kita tak tahu, tapi kita sering terlupa kerana kita sibuk. Kerana dunia itu sangat mengelirukan mata kita. Mata saya lah, mungkin juga mata tuan-tuan.